Okay kelas, so hari ni ada kelas, so hari ni adalah last kita habiskan syllabus lah. Patutnya dah boleh habis lama dah. Okay, tapi lambat sikit kejap No. Okay. Kalau sebelum ni kita macam laju sangat, so mereka slowkan sikit. So okey lah, minggu ini adalah minggu ke-15 kan? Betul tak? 15 ke 14 aku tak ingat dah. Okay. Alright, Fatin lambat benar, Fatin hati lah ni. Okay. Tak ada pun. Okay kelas, alright. So kita dah habis 7.3. Right, okay, 7.3 hari tu kita belajar macam mana untuk cari inverse. Ada dua cara, satu adalah melalui adjoint, satu lagi adalah dengan menggunakan properties AB equals to KI. Okay, sekarang kita nak masuk pada 7 point, this is page what? Page 28. Okay, system of linear equation with three variables. Alright, so pengetahuan yang awak kena ada, awak dah kena tahu cara untuk cari inverse. Okay, alright. Okay, kita nak cari unit solution. So yang ini paling penting pada muka surat 28 untuk solvekan, nak cari nilai X di mana X itu adalah terdiri daripada nilai X, Y, Z lah. X tu yang kita tak ada. Alright. Okay, apa yang kita akan tulis nanti? Pertama sekali, you akan tulis in terms of AX equals to B. Nanti you akan tengok apa itu AX equals to B. Kenapa ni? Okay, AX equals to B. Alright, tengok pada cara kita nak dapatkan X, nak jadikan X sebagai subject matter. Dalam solving matrices, untuk jadikan X sebagai subject matter, awak tak boleh simply buat B bahagi A. Tak boleh. So, apa yang kita akan buat, you akan darab kiri dan kanan dengan A inverse. Yang ini madam kata, particular untuk you tahu, you tak boleh buat A inverse darab kat sini. Yang ini pula, you darab A inverse dekat sebelah kanan. Right? Tak boleh, yang ini salah lah. Okay, caution, yang ini tak boleh. Okay, so kalau dia darab di depan, yang ini pun darab depan sebab dia tak bersifat asosiatif ataupun commutatif macam tambah tolak. So darab untuk matrices, kalau you darab di sebelah sini, ini pun kena sama sebelah sini. So yang ini yang tak boleh buat lah, macam kata. Satu sebelah kiri, satu sebelah kanan. So salah. Okay, so jawapan nanti akan salah lah. Okay, so A inverse times A, so yang ini you dah tahu dia akan dapat identity. Alright, so kenapa kita nak cari identity? Sebab kita nak cari, kita tahu satu matrix darab dengan identity, you will get the matrix back. Alright, so X adalah A inverse darab B. So ini you akan dapatlah A inverse. Kita akan cari A inverse ni sama ada menggunakan cara adjoint method ataupun properties mengikut pada soalan. Alright. Okay, so nombor 12, yang ini adalah dalam video, right? So boleh faham kan macam mana kita susun daripada satu system of equation. So you akan susun, dan sebenarnya kalau you tengok pada soalan ni terus, awak dah boleh masuk nilai pada calculator. Nah, you dah boleh check guna calculator nilai. Nak masuk yang mana, you masuk nilai X, Y, Z lah. X1 sebagai X, X2 sebagai Y, X3 sebagai Z. Okay, so mesti semaklah jawapan awak masukkan tiga-tiga equation ni dalam calculator. Alright, untuk semak saja. Tapi kalau you bagi jawapan straight away, kosong markah. Okay, mesti buat gunakan video lah cara itu. Okay, nombor 13 adalah sama macam dalam video. Okay, cuba madam revise balik lah lagi sekali sahaja. Alright, so bila kita ada system of equation, maksudnya 3 matrix. Pencak kabur. Alright. So bila kita ada 3 matrix, so benda pertama sekali yang you akan buat, you dapat markah pertama adalah untuk tulis, pisahkan dia dalam bentuk matrik. So apa yang you dapat? You dapat, kita pisahkan 9, 4, 1, 1, -2, -6. Tengok betul-betul ya,
ini 160. X1, X2, X3, X1, X2, X3 equals to negative 17, 14 and 4. Okey, kalau tengok betul-betul, so ini adalah matrik A, kita letak dia sebagai matrik A. Ini adalah matrik X, dan ini adalah kita letak dia sebagai B. Okey, daripada previous page, daripada page 28, apa yang kita buat, kita darab kiri dan kanan dengan A inverse lah. Okey, letak di sebelah lah. Okey, so daripada AX equals to B, so ini adalah repeated penjalan kerja yang you akan buat lah, darab kiri kanan. Kenapa? Sebab nak jadikan X sebagai subject matter. So darab di tempat yang sama. So A inverse darab A adalah I. So ni kita repeat balik apa yang kita buat dekat page 28 tadi. So dia basically X adalah, nak dapatkan X adalah A inverse darab B. Alright. Okay, so apa yang kita perlu cari sekarang adalah A inverse. Alright. So kita akan gunakan kaedah adjoint method lah, sebab kita tak ada apa-apa property pun yang dia bagi dekat sini yang dia suruh darab A darab B ke, tak ada. Alright, so kita akan cari A inverse. So menggunakan adjoint method, formula adalah 1 per determinant of A times the adjoint of A. Okay, so Mida akan cari dulu determinant of A. Alright, okay kelas. Ingat balik determinant of A, kalau you masih ingat, madam advise untuk guna row pertama, alright, sebagai ibu dia. Okay, tapi sekarang madam nak cuba buat menggunakan row ketiga. Kenapa? Sebab kita ada nilai kosong dekat situ. Kita cubalah. So ibu dia kita ambil yang third row 1, so minor dia adalah 4, 1, negatif 2, negatif 6. Tapi ingat, so dekat 6 kena letak negatif. Kenapa? Sebab dia berada di kedudukan yang hasil tambah row dengan kolom dia adalah ganjil. Kan ingat tak? Plus minus plus, minus plus minus, and then we have plus minus plus. Alright, so dia kena letak negatif lah dekat 6. Okay, kemudian the minor will be 9, 1, 1, negative 6. Okay, macam biasa, cari determinant dia. So sini you akan dapat negatif 22 minus 6 times negative 55. So kita dapat sini 308. Alright. Okay. You all boleh juga check, masukkan matrik A dalam kalkulator awak. Okay, matrik A ni masukkan dalam kalkulator dan check determinant dia lah. Boleh dapat betul tak 308 kalau you tak sure. Dan you boleh juga cari A inverse dia lah menggunakan kalkulator. Alright. Dalam video madam bagi tu macam ada kan. Okay. Sekarang yang ini dah ada kelas. Saya nak cari adjoint A. So adjoint A, dalam kerja dia panjang sikit lah. Adjoint A, ingat saja dia adalah C transpose. Maksudnya dia adalah cofactor matrik yang besar, and then kita kena transposekan dia. Alright. Okay, so apa nilai dia cofactor transpose? Alright, so kedudukan yang tempat ni maksudnya yang pertama, so kita akan cancel out the first row and the first column. So mesti tulislah negatif 2. So unluckily, kat sini you tak boleh cari guna calculator. So mesti guna manual jugalah for all the minus. Alright, mesti guna manual juga. Alright, okay, kita keluar sikit kat situ. Sini negatif nilai dia kelas 4160, and then we have 9110, alright, 9416. Okay, so you kena practice kelas buat yang ini, lama-lama you akan terror lah. Okay, kena practice yang ini. 41 negative 2 negative 6. Alright, here we have negative 911 negative 6. So ini kita panggil cofactor matrik yang besar. So bila dah letak plus minus, remember the minus semua kat mana? 941 negative 2. Alright. Belum transpose lagi, bila hanya cari minus saja. So we have 36 negative 6, 8, 6, negative 1, negative 50, negative 22, 55, negative 22. Belum transpose lagi. Kesalahan student apa? Saya dia lupa. T ni tak letak lagi. So you belum transpose, so jangan lupa untuk letak transpose lah. Okay. Sebab yang kita cari dalam tu baru cofactor. Bila transpose baru dia jadi adjoint. Okay, sekarang bila baru transpose, the first row will be the first column.
Alright, second row will be the second column. Mana ni? Alright. Betul? Negative 50, negative 22, 55, negative 22. Okay, so this is our adjoint. Tak siap lagi. Sekarang baru kita nak masukkan A inverse. Banyak lagi jalan kerja. So nak cari A inverse adalah 1 per determinant tadi darab dengan the adjoint. 36, 6, negative 22, negative 6, negative 1, 55, 8, negative 50, negative 22. Alright. Okay, so bila simplifykan sikit A inverse class, you boleh guna calculator. So every element in the adjoint ni bahagi dengan 308 lah. Cuba check betul tak nilai. Okay, so bila dia melibatkan yang susah ni kan, you better check guna calculator. So A inverse, you all dah tahu belum cari guna calculator? Dah tahu belum kelas? Belum. Cuba cari sebab very important. Medan ada ajarkan hari tu. Dalam video tu saya ada bagikan cari A inverse. So very important for you to know how to find lah kelas sebab so matrix A, define matrix A, number of rows. Masukkan dah nanti. Kolom 3. Okay, masuk matrix. Matrix A berapa? Cuba belajar guna calculator. Cuba masukkan dalam calculator. Define matrix tu semua tu. Dia define matrix dia tekan AC Dia lupa dah matrix. Okay. Nanti cari matrix A lah. Okay, nak cari A inverse dia, keluarkan balik matrix A tu nanti. Alright. Lepas tu you tekan yang x to the power of negative 1 tu. Nanti you akan dapat dia punya inverse. So check. Alright, dapat tak nilai yang ini? Ada video yang Madam pernah bagi tu kan, belajar guna video tu lah, cari A inverse dia. Okay, cara define, cara storekan matrix tu. Alright, lepas tu you akan dapat check A inverse ni betul ke tidak. Sebab kat sini banyak probability untuk salah kelas. You tengok dia adalah pecahan dia memang pecahan yang tak cantik kan. Alright, okay, so Madam baru dapat A inverse kelas. Kita tak habis lagi kerja kita, kita nak cari X. Alright, so daripada atas yang you dapat tadi, X adalah A inverse times B. Alright. Okay, masukkan pula jalan kerja dia. Mesti tulislah 9/77, 3/154, negatif 1/14, negatif 3/154, negatif 1/368, 5/28, 2/77, negatif 25/154, negatif 1/4. Darab dengan B. Okay. B apa? Matrix B adalah, matrix B tak panjang pendek je. Negatif 17, 14, 4. Alright, kiralah darab. Boleh guna calculator tak? Boleh. So, you akan masukkan A inverse yang ini ni. Masukkan pula matrix A inverse. Kemudian darab dengan satu lagi matrix yang sebelah lah. So, you akan dapat nilai X lah. So, X besar itu adalah X1, X2, X3. Okay, you dapatkan nilai kat sini berapa. Kira sendirilah kelas nanti. Alright. So, lepas tu bagi tahulah X1 tu apa, X2 tu apa, X3 apa. Okay kelas, can follow or not this one? You follow? Boleh. Boleh. So jalan kerja dia panjang. Tapi Mila rasa yang ini yang akan bantu awak untuk dapat markah banyak lah dalam PSPM nanti. Kalau you betul-betul ikut arahan, soalan dia tak lari jauh pun. Mungkin dia akan trick sikit je lah. Macam soalan nanti kita tengok soalan 15 tu kot yang macam trick sikit lah. Alright. Okay. Kita continue kelas. Any question? Ada soalan? Okay. So, yeah. Yang 308 tu kan? Yang tu kira daripada mana? Yang mana? 308 tu. Determinant.
Ni. Determinant. Oh, Formula dia kan ni formula dia. So, A inverse adalah ni. So, satu per determinant of A times the adjoint of A. So, you kena cari adjoint. So, jalan kerja dia banyak. Jangan lost lah. So, ni determinant A, kemudian cari determinant A. So, sini ya. adalah adjoint dia. So, masukkan. So, adjoint dia punya determinant tu sebenarnya bertindak sebagai skala lah. So, you bahagi each element dalam adjoint tu dengan determinant of A. Right? Okay. So quite a tricky dia tak tricky question pun, dia adalah very tedious lah, penat lah. Macam-macam you kena cari A inverse. Yang ini kita menggunakan formula adjoint. Right? Okay. Kita akan tengok soalan yang kedua, nombor 14. Yang ini kita mencari kita solve. Alright, solve tapi menggunakan property. Kenapa? Soalan ni disuruh guna compute dulu. Okay, kita compute dulu AB. So, Madam computekan AB macam biasa. So, AB Madam kata jalan kerja yang kena ada bila kita nak darab dua matrik adalah you letak matrik A dan matrik B di sebelah-sebelah. Letak sebelah-sebelah. Okay, 1, 3, 0, 2, negatif 1, 3, 1, 0, 1. Alright. Okay. So, boleh guna calculator saja. Alright. Darab matrik A dengan B. So, sini akan dapat 16, 0, 0, 0, 16, 0, 0, 0, 16. So, yang apa yang you nampak, dia adalah 16 times the identity. Okay. So, nampak sini. Daripada sini, you nampak dia adalah AB equals to 16I. Alright. Okay. Kemudian dia kata cari A inverse. Alright. So kalau you guna adjoint, kosong markah lah kelas. Kalau guna adjoint, kosong markah. So sekarang, Madam nak cari A inverse menggunakan property. Ingat lagi tak langkah kedua yang kita nak cari inverse menggunakan property. So, apa yang kita akan buat kalau you ingat lagi, kita akan darabkan dengan A inverse kiri dan kanan. Alright, A inverse 16I. Kalau you masih ingat lagi word saya hari tu, A inverse darab A adalah I darab B. Okay, so kalau you masih ingat lagi, Madam kata kalau dia constant, kita boleh langkau dia. Dia boleh bawa ke depan. Okay, tak ada masalah kalau dia 16. Tapi kalau dia matrik macam matrik C ke, you tak boleh langkau dia, tak boleh alih-alih dia. Alright. So, any matrix multiply with the identity, so you will get the matrix back. So, ini pun sama. So, 16 letak 16 lah. Any matrix times with identity, you will get that matrix back. Mina jadikan A inverse sebagai subject matter. So, dia adalah 1 per 16B. Okay, so A inverse sebenarnya 1 per 16B. So, akan bahagikan setiap satu nilai B dengan 16 lah. Okay, 1 per 16. Matrik B 1, 3, 0, 2, negatif 1, 3, negatif 1, 0, 1. Alright, so dibahagikan. Sini kita dapat 1 per 16, 3 per 16, 0, 1 per 8, betul tak? Negatif 1 per 16, 3 per 16, negatif 1 per 16, 0, 1 per 16. Okay, so this is your A inverse. Okay, kita dah menjawab soalan yang pertama. Sekarang dia kata solve the following. Okay, so adanya perkataan hence class. So, mesti menggunakan maklumat sebelum, maksudnya kita dah ada A inverse lah. Okay, langkah pertama you all nak buat apa? Madam kata kalau kita ada simultaneous, langkah pertama mesti asingkan dulu AX equals to B. Okay. Okay, so matrik dia adalah 1, 5. You asingkan ini dah ada satu markah kelas. 3, negatif 1, 3, negatif 9, 3, 7. Darab dengan X, Y, Z. Saya punya pen. 7, 5, 1. Alright.
Okay, sebelum kita, soalan ni sebenarnya tricky sikit kelas. Dia pernah keluar pasir tapi student tak berapa nampak sangat. Right. Okay, kalau you perasan, right, this is actually, tapi itulah ramai student tak perasan sebenarnya. So sini, ini kalau you perasan, apa dia punya connection dengan yang ini dua ni kelas? Siapa boleh bagi tahu madam? Apa connection dia? The two green circles dia. What will be the connection? Apa yang you Dia nampak? kan transpose. Ya, dia adalah transpose. Pernah keluar. Mana rasa soalan pasir kot dia pernah keluar lah A transpose ni. Tapi ramai student tak perasan. Kalau you nampak, ini sebenarnya adalah A transpose. Okay, and we can write X, Y, Z as X. Dan mana letakkan sini sebagai matrix C. Alright. Okay, so right, kita akan gunakan satu kejap. Right. Okay. So nak jadikan X sebagai subject matter, so you kena darabkan kiri dengan kanan dengan A transpose inverse. Betul tak? Dia macam tadi, cuma sekarang dia adalah A transpose. Untuk jadikan X sebagai subject matter, sebab tujuan sekarang kita nak cari X, so you akan darab kiri dan kanan dengan A transpose inverse. Okay. Do we have our A transpose inverse class? Kita ada ke A transpose inverse? Ada tak? Ada tak? Ada tak kelas? A transpose inverse. Ada ke? Tak ada. Ada ke A transpose inverse kelas? You don't know? Right. Okay. Tapi kita ada A inverse. Sekarang Mina nak juga tengok page 24. Kita tengok page 24, property yang kedua. Okay, tengok page 24, property yang kedua. Di mana dia bagi tahu kita, A nak cari A transpose inverse adalah, right, sebenarnya A inverse transpose. So we already know our A inverse here. So A inverse transpose adalah, right, satu you kena transposekan dia lah. So basically, macam mana kita nak dapatkan nanti? Okay, sebelum tu kita main dekat sini dulu lah. Right, so A inverse transpose ni adalah, benda tu siap-siap lah So kita transposekan 1/16, 3/16, kosong. Sini 1/8, first row will be the first column, second row will be the second column, third row will be the third column. Okay. Okay, Mina settlekan yang kat sini dulu kelas. So, matrix tu darab, inverse darab dengan matrix tu sendiri. So, you akan dapat I. Alright, so sini X. So, apa yang kita nak cari adalah A transpose inverse. So, I darab X, any matrix multiply with the identity, we will get the matrix back. So, sekarang kita hanya perlu darab A transpose inverse darab C. Okay, so A transpose inverse sudah dapat tadi, dia sama juga dengan A inverse transpose. So, Madam substitutekan je dalam ni kelas. So, we have 1/16, 1/8, negative 1/16, 3/16, negative 1/16, 0, 0, 3/16, 1/16. Alright. And then we have 7. C kita tadi 751. Yang ni pun sama kelas, darabkan dia. Alright. Okay, kalau you tak gunakan calculator, cuba darab manual lah kelas, darab manual. Kejap. Ini darab dengan ini. Cuba kita buat manually. 1/16 darab 7, 7/16. 7/16 tambah 5/8 tolak 1/16. What do you get kelas dengan calculator? Right? 1/16 darab 7 tambah 5/8 tolak 1/16. You dapat berapa kelas? Berapa? Berapa? Semua tak kira dah.
Tidur. Berapa? Kira untuk saya, Adam? 1/16 darab 7. The first row and the first column darabkan. Berapa nilai, Adam? Come on, Adam. Adam? Terus tak ada suara. Adam? Oh, Adam? Hello? Hilang dah semua. Dapat 1 kan, madam? 1. Mana Adamnya pergi ni? Cuba untuk darabkan kelas yang ini. Awak kena belajar darab sendirilah. Madam je buat ni, ha. Ini pula darab dengan ini to get the second row lah. Alright. So, 3 times 7, 21/16 minus 5/16. So, you will also get 21 minus 16. Minus 5/16. So, you akan dapat 16/16 juga. So, sini pun 1. Yang ini pun sama. Darabkan dia. 0 darab 7. 0 tambah 15/16 tambah 1/16. So, you will get 16/16. So, 1 jugalah. Alright. So, therefore, sini nilai X dia adalah X1. Betul tak? X1 kan? X1. Kita guna XYZ. XYZ. Okay. Mentionkanlah sekali X sama dengan 1, Y sama dengan 1, Z sama dengan 1. Alright. Macam madam kata, check guna calculator kelas. Alright. Adam ada tak tu? Adam dah hilang Dah keluar dah Adam. Alright. Check guna calculator. You akan masukkan nilai. Yang ini, okay. Solve. Mesti dapat 1, 1, 1. Okay, kelas. Can follow? Semua ngantuk sini. Ni follow? Okay. Okay. Apa yang kena bagi lain extra Tuhan banyaknya. You are pasif sangat ni hari ni. Okay. So kita tengok number 15 kelas. So number 14 tadi kita menggunakan properties. So kita tengok number 15. Alright. So yang ini menggunakan constant. Kan dia menggunakan ada K kat situ. So tak boleh guna calculator kelas. So yang ini mesti guna secara manual lah. Darab secara manually. Alright. Okay, kita kira dulu AB. Sekarang dia suruh kita cari AB in the simplest form. Okay, madam kata kena letak yang ini. 1, 2, negatif 1, 4, K, negatif 2, 0, 0, negatif 1. Alright. So, kalau slow, madam kata buat palang yang besar tu. Nak darab. Kalau laju, boleh terus darab sahaja. Okay. So, kalau laju, boleh nak terus darab sahaja. So, negatif K tambah 8. Betul? So, kita dapat sini 8. Mana pergi kertas saya? Oh. A minus K. Sekejap. Okay. So we have here 8 minus K. So kita tengok tempat yang kedua. 1 darab 2. Okay, 2 tolak 2. So kosong. Right, sini pun sama kita kira. K tolak 4. Tolak 4. Right, tambah 8 tolak K. So sini pun kita dapat kosong. Sini pun you kira. Right, negatif 4K tolak 4K kosong. So ini pun sama you kira 8 tolak K. So kita ada 8 tolak K. So ini pun sama, darabkan juga. So sini you akan dapat kosong. Okay, darab Yang ini adalah kosong, kosong, kosong. Kosong. Okay, last one. Yang ini kita tengok you akan dapat kosong tambah kosong tambah 8 tolak K. Okay. So apa yang nampak? Sebenarnya kita dapat AB equals to 8 minus K times Aden
PP. Okay. Okay tak kelas? Okay. Suara bila cakap. Okay. So kita dapat iaitu in the simplest form. So itu je lah yang kita dapat untuk A. Okay, bagi tahulah sini jawapan awak untuk A. Alright. So matrices macam Madam kata dalam PSPM nanti, kalau betul ada exam, okay, maka dia jadi ada banyak sangat untuk part A dengan part B. So Madam kena conquer lah topik ni. Alright. Okay. So B. Find the inverse of A in terms of K stating the condition for if existence. So ada punya perkataan hence class. So mesti menggunakan maklumat sebelum dia. So kita akan gunakan maklumat yang inilah. Alright. So walaupun dia adalah constant tak ada masalah. Alright. Walaupun dia constant ada variable kat situ tak ada masalah. Kita akan buat cara biasa yang kita buat je kelas. So kalau ada menggunakan properties, you akan buat apa? So you akan darab A inverse kiri dan kanan. Betul tak? A inverse pada darab kiri dan kanan. Okay. So A inverse darab A. So sini you dapat I. Alright, B. Yang ini macam Madam kata kalau dia adalah constant boleh bawa ke depan. So 8 tolak K adalah constant. Kita tahu K itu constant. So automatically 8 minus K is also a constant. So any matrix multiply with identity you will get the matrix back. Okay. Kami jadikan A inverse sebagai subject matter. Right. So we will have 1 over 8 minus K times B. Right. So dia kata find the inverse of A in terms of K, no problem, tak kisah. Dia masukkan nilai K kelas, nilai B kelas, 1/8 tolak K. Matrix B tadi, negatif K, 2, K minus 4, 4, negatif 1, betul tak ni? Negatif 2, 0, 0, K minus 8. Alright. Kemudian dia kata, alright, state the condition for if existent. Alright. Okay, so ini basically adalah rule biasa untuk reciprocal punya condition. Alright. Okay, di mana untuk menjadikan A inverse awak ni wujud, alright. So awak kena tengok dekat mana bila melibatkan reciprocal, tengok pada nilai ni lah. So kalau nilai dekat 8 tolak K tu adalah kosong, so basically A inverse awak tak exist lah. A inverse tak exist sebab A inverse dah kosong, so tak ada. Alright. So dia kata stating the condition for its existence. So untuk dia wujud, 8 tolak K ni tak boleh sama dengan kosong. Kenapa saya tulisan macam ni? 8 tolak K tak boleh sama dengan kosong. So therefore K for A inverse to exist, alright, so K cannot be equals to 8. So this is the condition lah. Right, so cakap kat situ K tak boleh sama dengan 8. Alright, so kalau dia sama dengan 8, so inverse dia tak akan exist. Okay, can you follow or not class? Boleh follow? Susah tak? 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 Okay tak? Okay. Soalan kelas, hari ni semua pasif je ni. Awak tidur ke apa ni? Nak tanya yang simplest form. So simplest form ni macam tu lah. Mana dia kata cukup lah macam tu je. AB equals to 8 minus KI lah. That is a simple form lah. Alright. So tak boleh cari nilai K lah, itu je simplest form dia. Alright. Okay. So C kita tengok. Use the inverse of A to solve the equation. So yang ni kita nak solvekan lah. Ni baru masuk 7.4 lah. Tadi kita cari inverse saja. Okay, 7.4 kita tengok yang diberi adalah AX equals to C class. Alright. Okay, kita nak guna inverse nak solvekan dia. Alright. So you akan darab kiri dan kanan dengan A inverse. Okay, macam biasalah kita buat yang sebelum ni. Kita nak jadikan X sebagai subject matter, so kita akan darab A inverse dekat kiri dan kanan. So kat sini you akan dapat I, right, X equals to A inverse C.
So X adalah A inverse times C. Alright. A inverse, mana letak sekejap. A inverse adalah K. So memang buruk tapi tak apa, kita bubuh je. Negatif K per 8 tolak K. 2 per 8 tolak K. K tolak 4 per 8 tolak K. 4 over 8 minus K. No problem. Negative 1 over 8 minus K. Alright, betul tak boleh dapat ni? So negative 2 over 8 minus K. So this one 0, 0. Okay, yang ini main sikit kelas. So K, kalau bila keluarkan negatif dia, so sini akan jadi negatif 1. Betul ke? Betul kan? Betul tak? Kalau bila keluarkan negatif, so bila akan jadi negatif 1 sini. Okay, C daripada soalan adalah C dari soalan adalah 0,46 negatif 11. Okay. In terms of K pun tak apa, tak ada masalah. So you darab saja sekarang kelas, alright. So you dapat sini adalah 0 tambah, ini benda kira 0 yang ini adalah 46 darab 2, 46 darab 2. So sini dapat 9, sini 0, kejap. 92, 46, 92 per 8 tolak K dah tolak 11 K tolak 4 per 8 tolak K. Nanti you simplify kan. Alright, B pun sama, nanti you kira kelas. Susah sikit boleh nak kira ni. 46 darab 46 tak ada. Kosong. Negatif 46 per 8 tolak K tambah 22 per 8 tolak K. Yang bawah je kot cantik saya rasa. Allah, tangan saya punya ni tak nak detect. Dia pergi page mana pula. Okay. Nampak kot kelas. Awak hang tak nak besar. Dia tak nak detect tangan saya. Kenapa? Whatever lah. Alright. So sini you akan dapat 11. Alright. So basically simplify lah yang atas tu kelas. Alright. Simplify yang atas walaupun dia per 8 tolak K tak ada masalah. Alright. Kemudian you statekan lah. So X itu adalah X, Y, Z. So mentionkan lah. X adalah berapa, Y adalah apa. Dia memang you dapat pecahan per 8 tolak K lah. Dan yang Z je dapat cantik sikit iaitu 11. Okay kelas. Alright. So esok Meda akan bagi latihan pasir untuk matrices untuk you buat. Kemudian pada hari Khamis dan Jumaat, Khamis dan atau Jumaat lah, kita akan discuss kelas matrices juga lah. Alright, so Meda akan bagi pasir matrices sebab Meda rasa pasir matrices is very important dan saya sebenarnya tak berapa seronok sikit sebab saya tak boleh check you all boleh guna calculator ke tidak. Alright, so kalau ada peluang kalau kita jumpa lagi nanti kan, saya memang nak check you boleh guna calculator tak, sebab tahu guna calculator untuk matrices sangat penting. Okay, so dengarlah cakap saya kelas. Alright, tahu guna calculator untuk topik matrices ni sangat penting. Okay, itu adalah skill yang you perlu tahu. Alright, so Mida revise sikit. So kita dah habis, hari ni kita dah habis 8 chapter untuk SEM ni. Alright, so SEM depan lagi lah chapter yang you kena tengok. Alright, so kita dah tahu macam mana you nak cari solve. Okay, so Mida lupa nak explain. Solve untuk system of linear equation with three variable ni ada dua. Satu adalah menggunakan inverse. Alright, satu lagi adalah menggunakan Gauss-Jordan elimination method. Tapi kita belajar lagi lah yang ini Gauss-Jordan ni. Yang ini you akan belajar sesi depan. Alright, macam Mina kata 7.3. Cari inverse ada 3 cara, yang kita belajar 2 saja pula 7.3. 7.3 yang kita belajar 2 cara iaitu menggunakan adjoint dan juga menggunakan properties.
Yang sepatutnya ada lagi satu iaitu ERO. Alright, so basically awak dah belajar banyak juga lah sebenarnya untuk matrices ni. Alright, okay. So you dah tahu cara adjoin. Yang paling penting saya nak you all memang tahu guna calculator dan tahu darab tu kelas. Yang darab, macam mana darab dua matrik tu. Alright, okay, tolonglah kelas kita dalam walaupun sebab sekarang ni adalah bergantung pada diri awak saja. Saya tak mampu untuk check semua orang punya kerja. Alright, saya mampu semak kat situ je lah, nak tengok you betul-betul boleh buat ke tidak. Kalau you tiru pun, you punya hantar kerja kat saya pun, saya tak tahu you tiru. Walaupun saya semak, sama je salah dia kan. Tu, you punya assignment individu tu salah sama, so I know lah you memang menggunakan idea yang sama sajalah untuk jawab soalan. Alright, okay, ada soalan tak kelas untuk hari ni? Ada soalan tak? Madam, Ya. untuk soalan 14 tu, kenapa kena guna A transpose? Untuk soalan 14, kenapa kena guna transpose? Sebab A yang awak, itu bukan A. 151, tengok yang matrik A tu 151. Okay, awak tengok, alright, dia menggunakan perkataan hence kat situ. Sekarang ni, dia adalah bergantung pada soalan. Dia main sikit dekat soalan tu. Alright. Kalau sudah yang tak nampak, dia kata ni A, but this one is not A. Awak tengok A dia. Tapi dia ada kaitan dengan yang ini. Nampak tak dia transposkan 151 dia jadi sini. So dia sebenarnya adalah A transpose. Alright. Okay. Sebab tu Media kata you tak boleh hafal jalan kerja tau. You kena faham. Alright, faham. Soalan dia bagi, dia kata compute AB. Okay, hands off. Tapi dia kata hands off maksudnya dengan menggunakan maklumat sebelum ini, tapi dia main sikit. Dia menggunakan yang A, yang matrik dekat software ini bukannya A, dia adalah A transpose. So you akan main dengan A transpose. Kalau kita tengok soalan-soalan sebelum ni, dia mungkin dekat matrik ni adalah nilai A tu sahaja kalau you pisahkan. Baik, this type of question dia main dengan awak, dia sebenarnya adalah A transpose. Okay, so sebenarnya soalan 14 ni soalan yang Media rasa dia memang nak uji you punya kefahaman lah. Dia nak uji you punya properties. Nampak tak yang ni? Tak perasan pun ada properties yang ini. Betul tak? Alright, so dia banyak benda lah yang diuji dalam apa tu number 14 ni. Ini education class. Okay tak? Susah? Susah? Soalan kita? Soalan? Adam dah hilang lah. Okay. Alright class, so that's all. Alright. So esok Media nak bagi pasir matrices sikit untuk you buat. Alright. Lepas tu hari Khamis atau Jumaat kita akan discuss sikit lah. Alright. Okay. Ada soalan nak tanya lagi? Tak ada dah? Tak ada, Madam. Tak ada. Okay, alright. Okay, thank you class. I see you tomorrow or the day after tomorrow lah. Okay, thank you class. Thank you, Madam. Thank you, madam. Madam. Thank you, Thank you, Madam. Madam. Thank you, Madam. Madam.